Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak. Kita berjumpa lagi. Okey, matematik tingkatan 1 ya. Jom belajar matematik bersama Cikgu Syam ya di dalam dunia matematik. Okey, kali ini kita akan terus kepada bab 2 ya, iaitu faktor dan gandaan. Okey, kita akan lihat 2.1 faktor, okey, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar atau kita panggil FSTB. Okey, kita teruskan. So, apa yang anda akan pelajari? Okey, yang pertama kita akan lihat faktor ya. Faktor perdana, faktor sepunya terbesar iaitu FSTB. Okey, itu yang kita akan lihat pada PDP kali ini ya. Dan pada akan datang kita akan lihat gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil atau GSTK. Okey, kita teruskan. Kenapa perlu belajar bab ni? Okey, faktor dan gandaan kita gunakan dalam situasi harian yang melibatkan bilangan yang digandakan atau bilangan yang diperoleh dalam susunan baris atau kumpulan. Okey, bincangkan situasi harian yang melibatkan faktor dan gandaan. Okey, so anak-anak cuba fikirlah ya. Apakah kegunaan faktor dan gandaan dalam situasi harian kita ya? Okey, agak-agak gambar apalah ni. Okey. Bagaimanakah pengetahuan tentang faktor sepunya terbesar dapat membantu seorang jurubina menentukan saiz terbesar jubin-jubin berbentuk segi empat sama yang digunakan untuk menutupi seluruh lantai ya. Sebelah sini kan jubin-jubin. Okey, sebelah sini pula apa tu? Ni gambar apa? Piano. Okey, so bagaimana pula pengetahuan tentang gandaan sepunya terkecil dapat membantu seorang ahli muzik memahami rentak muzik dengan lebih baik? Dua persoalan tu. Tadi pasal jubin dan yang kedua ni pasal pengetahuan muzik ya, iaitu memahami rentak muzik dan kaitannya dengan GSTK. Cuba anak-anak explore lagi ya. Okey, melintas zaman. Okey, ini tokoh ya yang bernama Eratosthenes. Betul ke tidak tak cikgu baca tu ya. So, beliau ni dilahirkan pada 276 sebelum Masihi. Okey, dan meninggal dunia pada 194 sebelum Masihi ya. So, siapakah beliau ni? Beliau ialah seorang ahli matematik Yunani yang memperkenal kaedah saringan seperti nama dia lah, Eratosthenes, yang digunakan untuk menyaring semua nombor perdana dalam satu julat nombor tertentu. So, nak tahu apa yang dia buat lebih lanjut, macam biasa scan QR code atau kamu boleh masuk website ni ya untuk mendapatkan detail lebih lanjut tentang beliau. Okey, seperti biasa jaringan kata ya. Kita akan selalu gunakan faktor, vektor, faktor perdana, prime factor, faktor sepunya, common factor, faktor sepunya terbesar, highest common factor atau greatest common divisor. Okey, gandaan multiple, gandaan sepunya, common multiple, gandaan sepunya terkecil, lowest common multiple, pemfaktoran perdana, prime factorization. Okey, so buka folder yang dimuat turun pada muka surat. Ini untuk audio jaringan kata. Macam mana sebutan yang sebenar boleh buka. Okey, muka surat ni ya untuk audio dia. Okey, kita mulakan 2.1 faktor. Faktor perdana dan faktor sepunya terbesar atau ringkasannya FSTB. Okey, standard pembelajaran menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Okey, itu yang kita kemahiran yang kita perlu dapat ya. Alright, apakah faktor? So, aktiviti penerokaan 1. Tujuan mengenal pasti faktor suatu nombor ya. So, arahan salin dan lengkapkan petak-petak yang berikut ni ya, awak lengkapkan ya. So, apa kesimpulan dia? 12 boleh dibagi tepat dengan apa ya? So, terangkan kesimpulan yang boleh dibuat. So, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Ini dia kesimpulan dia.
Hasil daripada aktiviti penerokaan 1 didapati bahawa suatu nombor boleh dibahagi tepat dengan sebilangan nombor tertentu. Misalnya 12 boleh dibahagi tepat dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Apa maksud boleh dibagi tepat? Maksudnya dia tak ada baki ya. Dia tak boleh jadi perpuluhan. So dapat nilai yang tepat bila dibahagi dengan nombor-nombor itu. Jadi, nombor-nombor yang kita katakan boleh dibahagi tepat dengan 12 ni, iaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 ni, kita sebut sebagai faktor bagi 12. Maksudnya faktor ni maksudnya adalah nombor-nombor yang boleh dibagi tepat dengan nombor yang kita nak cari tu. So, apa maksud faktor? Faktor bagi satu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Dia tak boleh ada baki, tak boleh ada perpuluhan dan sebagainya ya. Okey, kita lihat. Tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Alright, so kita lihat penyelesaian. So, kita tengok 36 boleh tak bagi 12? Boleh, dapat 3 kan? So, dia dapat exactly nilai dia, nilai yang tepat. Tak ada baki-baki dan sebagainya. Maka, kita boleh simpulkan bahawa 12 tu ialah faktor bagi 36 lah. Boleh 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan? Kita lihat. 30 tidak boleh dibahagi tepat dengan 9. Nanti dia ada baki nanti. So, kesimpulan dia 9 bukan faktor lah. Faham tidak? Okey. Contoh 2. Senaraikan semua faktor bagi 18. Ini maksudnya anak-anak. Okey. So, anak-anak kena senaraikan. Okey. Apa nombor yang boleh dibahagi dengan 18? Okey. 18 bagi berapa? So, dapat, kalau 18 bagi 1, dapat 18. Boleh tak bahagi dengan 2? Boleh, dapat 9. Boleh tak bahagi dengan 3? Boleh, dapat 6. Ya. Boleh tak bahagi dengan 4? Tak boleh kan? Boleh tak bagi dengan 5? Memang tak boleh lah. Bagi dengan 6? Boleh. Dia dapat berapa? 3 kan? Lepas tu, 18 boleh tak bahagi dengan 7? Tak boleh. Boleh tak bagi dengan 8? Tak boleh. Boleh tak bagi dengan 9? Boleh kan? Dapat berapa? 2. Okey, 18 boleh tak bagi dengan 10? Memang tak boleh lah. 11 tak boleh, 12 tak boleh, 13 tak boleh, 14 tak boleh, 15 tak boleh, lagi 16 tak boleh, 17 tak boleh, 18 boleh. Dapat 1. So kalau dah sampai 1 tu kita stop lah anak-anak. Jadikan yang tepi sekali ni ya. Cikgu highlightkan. Okey. Ni ya. 18. Tak nampak sangat ya. Tak apa. Kalau macam tu cikgu bulatkan ya. Alright. 18, 9, 6, 3, 2, 1 ni. Ini semua kita katakan faktor bagi 18. Kenapa? Sebab nombor-nombor ni semua boleh dibahagi tepat dengan 18. 18 boleh bahagi tepat dengan nombor-nombor tu. Faham tak? Okey ya. Alright, kalau faham, kita tengok. Ya. Mesti kamu tanya cikgu kan, cikgu ada cara cepat tak nak tahu faktor? Kejap lagi kita lihat. Ini sebab baru starting kan, baru pengenalan. Macam inilah caranya ya, yang kamu kena tahu. Supaya kamu jelas apa maksud faktor tu. Okey. Okey, tadi cikgu buat kan? So 18 adalah 1 darab 18 kan? So 1 darab 18 adalah faktor bagi 18 lah. 18 juga adalah 2 darab 9. So 2 dengan 9 juga faktor ya. 18 juga 3 darab 6. Maka 3 dengan 6 ialah faktor bagi 18. Jadi faktor bagi 18 ialah semua tu lah. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kita susun lah. Jawapan dia daripada yang kecil sampai paling besar ya. Selalunya kan, 1 tu, kalau anak-anak perasan memang semua nombor boleh bagi dengan 1.
Jadi 1 ni adalah faktor bagi semua nombor. So 1 mesti dia mula dengan 1. Dan dia mesti berakhir dengan nombor tu balik lah. Kalau dia nak faktor 18, so 18 mesti dekat ujung. Jadi awak just cari je lah apakah nombor-nombor antara 1 hingga 18. Ya, tak mungkin kamu dapat lebih daripada 18 ya. Okey. Tip Bestari. Cikgu cakap tadi kan, 1 ialah faktor bagi semua nombor. Okey, latih diri 2.1a. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah faktor bagi nombor dalam tanda kurung atau bukan. Maksudnya adakah 12 faktor bagi 40? Macam tu. Ya. 5 adakah faktor bagi 50? 8 adakah faktor bagi 24? 6 adakah faktor bagi 90? Dan seterusnya. Okey, so anak-anak cuba ya. Nombor 2. Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang berikut. Baru kita lihat contoh tadi kan. Kalau 15, macam mana faktor dia? Okey, so anak-anak macam biasa cikgu kasih kamu masa sikit. Boleh? Berapa minit kamu nak? Mungkin 5 ya. 5 minit, try. Buat dengan step yang betul anak-anak sebab kalau anak-anak murid cikgu tengok ada yang beberapa orang send kepada cikgu jawapan je dia kasih, jawapan akhir macam seolah-olah yalah tengok jawapan belakang jawapan buku kamu salin je itu tak betul, dia mesti ada langkah kerja. Melainkan memang soalan tu kamu tengok je terus dapat jawapan tak bro. Okey. Okey anak-anak, try buat ya. Macam biasalah pause dulu video cikgu. Nanti kamu dah siap, dah semak jawapan, betul semua, baru proceed untuk bahagian seterusnya. Jika salah, buat pembetulan lah. Kalau masih tak faham, refer kepada guru kamu ataupun kawan-kawan kamu. Okey, cikgu teruskan Okey, kita dah lihat tadi kan faktor. Sekarang kita lihat apakah faktor perdana. Standard pembelajaran menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfakturan perdana. Okey. So kita lihat. Ya. Okey, antara kita imbas kembali. Antara berikut yang manakah ialah nombor perdana? Okey, 2, 9, 23, 41, 57, 69 ya. Faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Antara faktor itu 2 dan 3 ialah nombor perdana. Maka 2 dan 3 kita sebut sebagai faktor perdana bagi 18. Maksudnya kalau nak faktor perdana ni, first senaraikan dulu faktor dia. Kemudian daripada faktor-faktor tu cari yang mana satu nombor perdana. Cikgu dah lupa apakah nombor perdana. Tu kena ingat balik. Ya, kamu dah belajar waktu sekolah rendah dulu. Okey, so nombor perdana ni adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri dia sendiri dan juga satu lah. Sebab semua nombor boleh bagi dengan satu kan. Contoh, kita tengok yang atas ni balik. 2, adakah dia nombor perdana? Ya, sebab 2 hanya boleh dibahagi dengan 2 dan 1. 9, bukan. Kenapa? 9 boleh bagi dengan 3. Nampak tak? Dia kalau boleh je bahagi dengan nombor lain, dia bukan nombor perdana. Kecuali 1 lah. Macam cikgu cakap, semua nombor boleh bagi dengan 1 Okey, 23. Adakah dia nombor perdana? Ya. Sebab dia memang hanya boleh bagi dengan 23 dan 1 kan? 41. Fikir. 57. 69. Cuba tengok. Okey. Alright, kita teruskan. Satu nombor boleh diungkapkan dalam bentuk pemfakturan perdana dengan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Okey, misal 18. 18 kita tahu kan 2 darab 9. Tapi 9 tu adalah 3 darab 3. Jadi tengok yang darab dia ni semua nombor perdana. 2 darab 3 dapat 6. 6 darab 3 dapat 18. Jadi, ini kita panggil sebagai pemfakturan perdana. Maksudnya, kita buat hasil darab faktor dia dengan syarat semua faktor dia tu adalah nombor perdana. Okey, kita ulang pun 2 kali pun tak perlu. So, ini maksud pemfakturan perdana. Okey, pemfakturan perdana suatu nombor kita boleh lakukan dengan pembahagian berulang dengan nombor perdana atau menggunakan kaedah pokok faktor. Jadi, kita tengok apa tu. Okey. Imbas QR code atau layari laman web ni tentang menggunakan kaedah Eratosthenes yang tadi yang tokoh tadi tu
untuk menyaringkan nombor perdana. Try tengok, cikgu dah tengok, menarik anak-anak ya. Cuba tengok dan fahamkan. Okey, contoh 3. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. Okey, kita tengok. 84 boleh tak bagi dengan 2? Boleh, dapat 42 kan? Dan 2 adalah nombor perdana. Maka 2 ialah faktor perdana lah. Okey, boleh Okey, 34 bagi 3. Boleh dapat 28. Adakah 3 nombor perdana? Ya, 3 ialah nombor perdana ya. Sebab 3 tak boleh bahagi dengan nombor lain kecuali diri dia dan 1. Jadi 3 ialah faktor perdana bagi 84. Okey, 84 bagi dengan 5. Ya, tak boleh sebab dia dapat 16 tapi dia ada bagi 4. Tapi 5 tu ialah nombor perdana, tetapi 84 tidak boleh dibahagi tepat dengan 5 kan. Dia kena dua-dua syarat dipenuhi ya. Tapi dalam kes C ni dia nombor perdana betul, tapi dia tak boleh dibahagi tepat dengan 84 tu kan. 84 tak boleh bagi tepat dengan dia. Jadi 5 bukan faktor perdana bagi 84. Boleh anak-anak Okey. Alright, senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Okey. So, faktor dulu. Faktor bagi 72 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Ingat cikgu dah cakap dia bermula dengan 1 dan dia mesti berakhir dengan nombor yang kita nak carilah. Kalau faktor bagi 72 maksud 72 mesti last. Okey, so sekarang antara semua faktor bagi 72, yang mana nombor perdana? 2 je kan? Iaitu 2 dan 3. Jadi, maka faktor perdana bagi 72 ialah 2 dan 3 lah. Tengok ni langkah dia. First, senaraikan semua faktor bagi 72. Yang kedua, kenal pasti nombor perdana daripada senarai faktor tu. Dua langkah ni kena ikut. Boleh anak-anak ya? Okey. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Kita guna kaedah pembahagian berulang. Okey. Dengan syarat apabila kita nak bahagi tu, kita kena bahagi dengan nombor perdana je. Okey, tengok. Lakukan pembahagian berulang dengan nombor perdana yang terkecil. Pembahagian diteruskan sehingga hasil bahaginya menjadi 1. So, nombor perdana yang paling kecil 2 kan? So, 60 bagi 2 dapat berapa? 30. 30 bagi 2 dapat 15. 15 tak boleh bagi 2 dah. So, kita pilih 3 pula. So, 15 bagi 3 dapat 5. So, 5 memang tak boleh bagi 2, tak boleh bagi 3 kan? So, 5 bagi 5 dapat 1. Mesti sampai 1. Okay, so, kita ambil yang warna biru ni, kita tulis dalam bentuk asal darab. So 2 darab 2 darab 3 darab 5 dapat tak 60? Dapat. So inilah yang kita panggil sebagai pemfaktoran perdana dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Boleh anak-anak? Okay, good. Okay, tadi kaedah yang kedua dia kata kaedah pokok faktor kan. So 60 ni apa darab apa? 4 darab 15 kan. Okay, 4 ni kan anak-anak pecahkan lagi gunakan nombor perdana pula. 4 ni adalah 2 darab 2. Betul? Okey. 15 apa nombor perdana darab nombor perdana? 15 adalah 3 darab 5. 3 dengan 5 ni adalah nombor perdana. Okey, so ambil jawapan yang akhir ni. Kita pecahkan sampai kita jumpa nombor perdana semua anak-anak. Selagi tak jumpa, selagi tu pecahkan lagi sampai dapat nombor perdana. Faham Sebab 4 bukan nombor perdana kan? Jadi pecahkan. 15 bukan nombor perdana, so pecahkan. Jadi ambil semua nombor perdana yang terakhir ni. So tulislah dalam bentuk pendaraban. 2 darab 2 darab 3 darab 5. So dapat 60. So ini satu kaedah. Okey, dia ada atau ni. Kita tengok satu lagi. Pokok. Oh, saya tak terfikir pun 4 darab 15. Yang saya fikir 60 adalah 2 darab 30. Okey, 2 ni dah memang nombor perdana kan? Jadi dia tak boleh nak pecah dah. So turunkan je 2. Turunkan je 2. Kenapa nak turun? Dia kena sebab supaya kita dapat selaraskan ni. Kita dapat samakan semua. Sebab 30 adalah 3 darab 10. 3 ni dah nombor perdana kan? Kena turun juga 3 kat sini. 10 belum lagi. 10 masih bukan nombor perdana. Jadi apa darab apa dapat 10. 2 darab 5. Adakah 2 ni nombor perdana? Yes. 5 nombor perdana? Betul. Jadi sekarang tengok dekat bawah ni semua sudah nombor perdana? Sudah. Jadi inilah jawapan dia. Sama kan? 2 darab 3 darab 2 darab 5. So dapat 60. Jadi kaedah pokok faktor ni
dia tak ada yang salahnya. Cuma kalau awak dapat pilih dengan cepat, pokok awak tu kecil lah. Kecil. Ranting dia tu kecil. Tapi tengok bila awak salah pilih, dia jadi besar. Bukanlah salah pilih. Maksudnya awak perlu besarkan lagi sampai awak jumpa semua nombor perdana kat bawah. Ini kaedah pokok faktor. Kalau kaedah pembahagian berulang tadi lebih senang sebenarnya. Tapi dua-dua kaedah kamu kena tahu. Okey? Boleh nak? Okey. Alright, imbas QR code atau layari YouTube ni tentang pemfakturan perdana suatu nombor. Macam biasa scan QR code ni atau layari YouTube. Kamu akan lebih faham apa yang dimaksudkan dengan pemfakturan perdana. Okey. Latih diri 2.1b. Nombor 1. Tentukan sama ada 357 ialah faktor perdana bagi 30 atau bukan. 359 ialah faktor perdana bagi 54 atau bukan. Macam cikgu bagi tahu tadi nak tahu dia faktor perdana, yang pertama dia mesti faktor dulu. 357 adakah faktor bagi 30? Kalau ya, tengok adakah 357 tu nombor perdana pula. Dua syarat tadi. Kalau dua-dua dipenuhi, barulah kita katakan dia faktor perdana. Kalau salah satu syarat atau dua-dua syarat tak dipenuhi, dia bukanlah. Itu nombor 1. Okey, nombor 2, senaraikan semua faktor perdana bagi setiap nombor yang berikut. Sama juga sebenarnya. Tadi tentukan, tapi kali ini senaraikan semua. Jadi untuk nombor 2 ni, first senaraikan semua faktor dulu. Dah senaraikan semua faktor, tengok pula antara faktor tu mana faktor perdana dia. Dan barulah senaraikan dia punya faktor perdana. Okey, nombor 3, ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk pemfakturan perdana. Ada berapa kaedah tadi anak-anak? Untuk menentukan ataupun mencari pemfakturan perdana dia? 2 kan, iaitu kaedah pembahagian berulang dan kaedah pokok tadi kan. Okey. Jadi anak-anak, saya nak kamu cuba nombor 3 ni dengan dua-dua kaedah lah, supaya kamu mahir buat kaedah pembahagian berulang dan juga kaedah pokok tadi tu. Dua-dua. So yang ni mungkin ambil masa, cikgu kasih awak 8 minit mungkin. Okey. Pause macam biasa video cikgu. Okey. Buat. Okey. Try, check jawapan belakang. Kalau tak faham, refer balik video ni ataupun kamu boleh bertanya dengan guru kamu atau bincang dengan rakan-rakan. Kalau dah puas hati, semua okey, pembetulan dah buat. Kalau salah, okey, proceed. Alright, kita teruskan. Okey, faktor sepunya pula. Okey, kita lihat standard pembelajaran dulu Menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Alright, aktiviti penerokaan 2. Okey, menerang dan menentukan faktor sepunya. Arahan, lakukan aktiviti secara berpasangan lah. Tapi kalau kamu kat rumah MCO ni buat sendiri je Senaraikan semua faktor bagi 18 dan 24. Nombor 2. Adakah nombor yang disenaraikan merupakan faktor bagi 18 dan juga 24? Tengok adakah dua-dua faktor dia sama. Okey, nombor 3. Bincang dengan rakan anda dan terangkan ciri-ciri nombor itu berhubung dengan 18 dan 24. Yang ni boleh buat. Maka maksud rakan mesti ada kat sebelah kan. Kamu boleh hubungi dia lah. Tengok adakah apa yang kamu dapat tadi sama dengan apa yang kawan kamu dapat. Okey, next. Kita tengok penerangan dia. So sepatutnya hasil daripada aktiviti penerokaan 2 ke atas ni, kita dapati bahawa 1, 2, 3 dan 6 merupakan faktor bagi 18 dan juga 24. Itu yang dia share. Ini bermaksud 18 dan 24 boleh dibahagi tepat dengan 1, 2, 3 dan juga 6. Jadi 1, 2, 3 dan 6 kita sebut sebagai faktor sepunya bagi 18 dan 24. Faham tak apa maksud faktor sepunya? Maksudnya faktor-faktor dia dekat 18 ada, dekat 24 pun ada. Itu rumusan pertama. Ataupun kamu boleh anggap yang kedua, nombor-nombor tu 24 dengan 18 boleh bahagi tepat dengan nombor-nombor tu. Itu juga pemahaman faktor sepunya Okey, kita tengok. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, B 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. C 8 ialah faktor sepunya 16, 32, 48 dan 72. Okay, kita lihat. Okey, 24 boleh bagi 6, boleh dapat 4 kan. 36 boleh bagi 6 dapat
6 juga. So 24 dengan 36 boleh dibahagi tepat dengan 6. So kesimpulan dia 6 ialah faktor sepunya lah bagi 24 dan 36. Sebab dia boleh, dua-dua nombor ni boleh bahagi dengan 6 dengan tepat. Tak ada baki. Faham Kita tengok B. Tengok 30 bagi 4 dia dapat 7 tapi ada baki 2 kan. 40 bagi 4 dah best dapat 10. 60 bagi 4 dapat 15. Jadi adakah 4 ni faktor sepunya bagi 30, 40, 60? Bukanlah. Kenapa? Sebab tengok 30 tidak boleh dibagi tepat dengan 4 sebab dia ada baki. Jadi 4 ni bukanlah, 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Boleh? Faham tak? C. 16 bagi 8 dapat 2, 32 bagi 8 dapat 4, 48 bagi 8 dapat 6, 72 bagi 8 dapat 9. Jadi 16, 32, 48, 72 boleh dibahagi tepat dengan 8. Maka 8 ialah faktor sepunya lah bagi 16, 32, 48 dan 72. So faham tak anak-anak apa itu faktor sepunya? Cikgu harap korang faham senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. So, apa yang kita kena buat? Yang pertama, senaraikan semua faktor dia. Faktor bagi 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Faktor bagi 44. 1, 2, 4, 11, 22, 44. Faktor bagi 56. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56. Faktor bagi 64. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Cikgu perlu ke buat macam ni? Perlu. Mesti. Kena listkan semua dulu. Sama macam kita cari faktor perdana tadi kan. Kita kena listkan dulu, senaraikan semua faktor dia. Kemudian tengok mana nombor perdana. Cuma kali ini kita nak cari faktor sepunya. Selepas kamu senaraikan semua faktor bagi setiap nombor tu, kamu bulatkan yang ada dia share 44. Tengok nombor 1 semua 44 ada kan. 2 dan 4. Yang lain tak ada. Dia mesti share semua. Jadi yang kamu bulatkan ni ada berapa nombor? 3 nombor lah. 1, 2, 4. Maka faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. Boleh anak-anak? Tip Bestari. 1 ialah faktor sepunya bagi semua nombor. Cikgu dah cakap tadi kan. Sebab semua nombor boleh bagi dengan 1. Latih diri 2.1C. Tentukan sama ada nombor 1. Nombor yang berikut ialah faktor sepunya bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Adakah 6 ni faktor sepunya bagi 12, 24, 42. So buat macam contoh yang cikgu tunjuk tadi. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap yang berikut. Sama juga. Senaraikan dulu faktor 12, faktor 30 dan bulatkan mana yang sama. So, cikgu kasih kamu 8 minit untuk try latih diri 2.1C. Macam biasa, pause video cikgu. Buat dengan langkah kerja yang teratur anak-anak, jangan main conteng-conteng. Cek jawapan daripada buku teks. Semak kalau betul semua, alhamdulillah. Kalau salah, tengok, buat pembetulan. Kalau tak faham, rewind balik video cikgu. Tengok balik, fahamkan. Kalau masih tak faham, refer pada guru kamu dan juga kawan-kawan kamu. Kalau dah okey semua, dah habis masa, semua betul, semua okey, puas hati. Kita teruskan. Faktor sepunya terbesar FSTB. Kalau awak nak guna singkatan FSTB, pastikan huruf besar F besar, S besar, T besar, B besar. Kalau tak nak guna ni, awak tulis penuh lah faktor sepunya terbesar. Standard pembelajaran dululah. Menentukan FSTB bagi 2 dan 3 nombor bulat. Kita nak tengok 2 atau 3 nombor je FSTB dia. Kita tak tengok lebih. Kita telah mempelajari bahawa faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. Antara faktor sepunya itu, 4 adalah yang paling besar kan. Ini faktor sepunya. 1, 2, 4 ni faktor sepunya bagi 3 nombor ni. Dan 4 tu adalah faktor yang paling besar kan. Jadi nombor 4 tu kita sebut sebagai faktor sepunya terbesar lah, iaitu FSTB bagi 20, 44, 56 dan 64. So FSTB boleh ditentukan dengan 3 kaedah menyenarai faktor sepunya, pembahagian berulang dan kita guna kaedah pemfaktoran perdana. Kita dah tengok tadi Contoh 8. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. B 36, 60, 72, C 48, 64 dan 80.
untuk A kita guna kaedah menyenarai faktor sepunya. Okey, faktor bagi 18. Awak listkanlah faktor bagi 18. Faktor bagi 24 listkan macam biasa. Faktor sepunya kita bulatkan yang sama dua-dua. Okey, so antara yang kita bulat yang mana yang paling besar? 6 kan? Okey, maka faktor sepunya bagi 18 dan 24 ialah yang kita bulat tadi kan. 1, 2, 3, 6. Dan FSTB dia yang paling besar 6 lah. Jadi FSTB bagi 18 dan 24 ialah 6. Boleh Ini kita panggil kaedah menyenarai faktor sepunya. Okey, kaedah pembagian berulang. Untuk B kita ada 3 nombor kan, 36, 60, 72. So anak-anak letak, jarakkan nombor-nombor ni dan letak tanda koma ya. Okey. Apa arahan dia? Bahagikan nombor yang diberikan dengan faktor sepunya secara berturutan. Kemudian tentukan FSTB dengan mendarab semua pembahagi ya. Okey, 36, 60, 72 dia boleh bahagi dengan 2 kan, sebab semua nombor ni nombor genap. Okey, jadi bila bahagi dengan 2, 36 bahagi 2 dapat 18, koma ya, koma. 60 bahagi 2 dapat 30, koma juga. 72 bahagi 2 dapat 36. Okey, tengok tiga-tiga nombor ni apa lagi faktor sepunya dia ya. Kita pilih yang paling kecil lah, senang. So, semua masih nombor genap kan, jadi boleh bahagi dengan 2 lagi. So, 18 bahagi 2 dapat 9. 30 bagi 2 dapat 15. 36 bagi 2 dapat 18. Okey, sampai sini. 9, 15, 18. Memang tak boleh bahagi 2. Tapi boleh tak 3 ni bahagi dengan 3 pula? Boleh kan? So, 9 bagi 3 dapat 3. 15 bagi 3 dapat 5. 18 bagi 3 dapat 6. Okey, tengok sini. 3, 5, 6. Ada tak lagi nombor yang dia boleh bahagi? Boleh cikgu 1. 1 tak nak lah. Sebab kalau awak bagi 1 sampai ke sudah pun tak selesai. Jadi 3, 5, 6 dia dah tak ada faktor sepunya dah. Kalau awak bagi 3, ini je yang dapat bahagi. 5 dengan 6 tak boleh bagi dengan 3. 6 bolehlah bagi 3 tapi 5 tak boleh. Nombor yang dekat tepi ni mesti nombor yang kamu pilih ni, 3 nombor kat sini boleh bahagi dia. So cikgu apa nak buat? Sampai sini dah tak boleh buat apa-apa kan? Dah tak ada nombor yang kamu boleh bahagi, tak ada faktor sepunya. So berhenti sampai sinilah. Maksudnya anak-anak, selagi kita boleh bahagikan, kita teruskan. Sampai kita tak boleh bahagi dah. Okey. So, apa nak buat? Nombor yang dekat tepi ni ya. Tengok, cikgu punya laser ni. So, 2, 3 ni kamu darabkan. Jadi, itulah FSTB dia. So, FSTB bagi 36, 60, 72 ialah 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2 darab 3. Jangan biarkan, darablah betul. So, dapat 12. Maksudnya, FSTB dia adalah 12. Faham? So, ini dipanggil kaedah pembahagian berulang. Baik, terusnya. Okey, kaedah pemfaktoran perdana. Kita dah belajar tadi pemfaktoran perdana. Okey, apa dia? Cari pemfaktoran perdana bagi setiap nombor yang diberi, kemudian tentukan FSTB dengan mendarab semua faktor perdana sepunya. Okey, 48. Ya, 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 ya. 64, 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 80, 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5. Okey, kita kena susun anak-anak. Nombor yang paling kecil itu semua letak depan. Lepas tu, yang lain-lain kat belakang. Okey, sekarang sini semua 2 sama kan? Okey, kamu highlightkan. Sini semua 2 sama kan? Highlightkan. Semua 2 sama kan? Highlightkan. Semua 2 sama kan? Highlightkan. Sini, tak boleh. Sebab sini ada 3, ada 2, ada 5 tak boleh. Yang sini lagilah tak boleh, 2 je ada sini. Atas tak ada, bawah tak ada. Jadi anak-anak, awak ambil yang awak highlightkan ni, ni semua 2 kan? So ambil 2 je lah. 2, sini 2, 2, 2. Jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2. Ada berapa 2 awak darab? 4 kan? So itulah FSTB dia. FSTB bagi 48, 64, 80 ialah 2 daripada kolom yang ni ya. Darab dengan 2, kolom yang ni darab dengan 2, darab dengan 2. So, dapat 16. Kalau sini semua 3, so darab dengan 3 lah. Kalau sini semua 5, darab dengan 5 lah. Faham tak anak-anak? Okay. So, 3 kaedah tadi kan, iaitu kaedah penyeneraian faktor. Yang kedua tadi adalah kaedah pembahagian berulang. Dan yang ketiga ialah kaedah pemfaktoran perdana. Ini macam mana kita nak mencari FSTB, faktor sepunya terbesar. Okay, boleh faham? Okey.
Latih diri 2.1D dengan menggunakan kaedah yang sesuai, cari faktor sepunya terbesar bagi setiap nombor yang berikut. So, cikgu nak kamu try. Kamu boleh selang-selingkan lah. Katakan A nak guna kaedah penyenaraian. B nak guna kaedah pembahagian berulang. C nak guna kaedah pemfakturan perdana. D ulang balik kaedah penyenaraian. E kamu buat kaedah pembahagian berulang. Ini pemfakturan perdana. Dan seterusnya. Jangan buat guna satu kaedah aja. Cikgu nak kamu mahirkan ketiga-tiga kaedah tadi. Kalau setiap soalan nak buat tiga-tiga kaedah pun lagi baik. Tengok jawapan dia sama tak. Alright, cuba buat. Cikgu kasih kamu 5 minit macam tak cukup kan. Kamu ambil lah 5 ke 10 minit. Macam biasa, dah jawab. Semak jawapan. Kalau puas hati, boleh teruskan dengan slide cikgu. Video cikgu ni. Kalau masih tak faham, macam biasa, rewind, tengok balik, fahamkan. Bertanya dengan kawan, tak faham, kontak guru kamu tanya. Boleh anak-anak? Kalau boleh kita teruskan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan faktor sepunya terbesar FSTB. Zon aplikasi matematik. Pasukan pengangkap di sebuah sekolah mengadakan satu aktiviti kerja amal. Sebanyak 252 helai baju, 180 helai seluar, 108 pasang stokin telah diterima oleh ahli-ahli untuk diberikan kepada rumah anak yatim. Semua barang itu dibahagikan sama rata dalam setiap bungkusan. Berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Penyelesaian masalah, jangan lupa ada 4 langkah. Yang pertama, memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan membuat refleksi atau kesimpulan. Kita tengok step pertama, memahami masalah. Apa info yang ada? Kita ada 252 helai baju, 180 helai seluar, 108 stokin, pasang stokin. Dibahagi sama rata dalam bungkusan. Cari bilangan bungkusan yang paling banyak disediakan. Itu masalah yang kita nak selesaikan. Merancang strategi. Cari FSTB bagi 3 tadi kan, iaitu baju, stokin dan juga seluar. Terbalik pula. Baju, seluar, stokin. Jadi, dia guna melaksanakan strategi. Dia guna kaedah apa ni? Kaedah pemfakturan perdana. So, dapat sini 2, sini 2, sini 3, sini 3. Sini tak boleh dah sebab dah lain-lain nombor kan. Jadi FSTB bagi 252, 180, 108, apa ni tadi? Baju, seluar dan stokin. Ialah 2.3.3 iaitu 36. Itu FSTB dia. Maksudnya bilangan bungkusan yang paling banyak disediakan ialah 36. So membuat refleksi. So 252 bagi 36 dapat kan? Dapat 7. 180 bagi 36 dapat 5. 108 bagi 36 dapat 3. Jadi betul lah tu. So, berapa bilangan bungkusan yang paling banyak dapat diselesaikan ialah 36. Iaitu kita mencari FSTB dia. Boleh anak-anak? Boleh. Latih diri 2.1E. Cuba cikgu tahu kebanyakan murid cikgu, dia akan hubungi cikgu tentang soalan penyelesaian masalah ni. So, anak-anak kena baca, kalau boleh highlightkan atau gariskan. Guna 4 kaedah tadi. Apa dia? Kita punya memahami masalah. Yang kedua, merancang strategi. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Dan yang keempat, baru kita buat refleksi. So, gunakan 4 kaedah tu. InsyaAllah lama-lama kamu akan okey dengan soalan-soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Macam biasa, 5 ke 10 minit, try. Kalau dah try, tengok jawapan. Kalau betul, Alhamdulillah. Kalau salah, buat pembetulan. Tak faham, tanya dengan bincang, bukan tanya bincang dengan rakan-rakan atau guru kamu. Boleh? Kita teruskan. Alright, yang ni soalan yang kamu wajib buat. Kena hantar kalau untuk pelajar cikgu, kena hantar dengan cikgu. So, Mahir Diri 2.1, buka folder yang dimuat turun muka surat ini buku teks untuk soalan tambahan bagi Mahir Diri 2.1. Tapi tak apa, cikgu nak kamu buat yang ini je. Muka surat 37 dan 38 lah. So, ada 5 soalan. Buat dalam buku tulis. Pastikan buat dengan cantik. Semak jawapan. Kalau salah, buat pembetulan. Tak faham, bincang dengan rakan-rakan, dengan guru kamu. Kalau dah okey, simpan saja untuk sekolah cikgu. Nanti bila kita dah
berjumpa secara bersemuka selepas saja tamat PKP ni, kamu boleh hantar dan cikgu akan bincangkan semula latihan-latihan ni dalam kelas. Saya takut kamu ada benda yang kamu tak faham. Jadi jangan risau. Okey, mesti buat ya. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Okey anak-anak. So kita akan jumpa lagi nanti di dalam 2.2. Okey, yang melibatkan gandaan pula. Jadi cikgu harap video cikgu kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, so jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu Syam. Okey. Support channel cikgu. Semoga channel cikgu ni dapat memberi manfaat kepada semua murid-murid tingkatan 1 dan 2 terutamanya. Okey. Like. Okey. Berikan komen yang membina, insya-Allah. Okey. Dan jangan lupa share lah dengan kawan-kawan yang lain. Okey, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.